kembali dalam berita wilayah. Kita ke perkembangan seterusnya. Kebakaran kali kedua Wisma Jekyll di Shah Alam masih lagi disiasat. Perinciannya kita terus saja bersama rakan penyampai Suhail Muhammad Noor. Silakan Suhail. Ya dia, susulan kebakaran kali kedua Wisma Jekyll di Shah Alam Selangor tengah malam tadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor akan menyiasat dari pelbagai aspek untuk mengenal pasti punca kejadian secara mendalam. Pengarahnya Datuk Nur Azam Khamis menjelaskan fasa siasatan JBPM turut melibatkan unit anjing pengesan K9 bagi mengesan bahan yang berpotensi mencetus kebakaran. Dan juga kita melihat kepada peralatan-peralatan elektrik yang digunakan di Wisma Jekyll dan juga bangunan. Kita juga akan memanggil saksi-saksi pada peringkat awal dan juga kita akan menganalisa video-video yang ditularkan. Buat masa ini, JBPM belum membuat kesimpulan tentang punca sebenar kebakaran. Siasatan dijangka memakan masa selama 14 hari. Operasi memadam kebakaran kedua malam tadi bermula 12.45 tengah malam melibatkan 43 pegawai dan anggota. Kebakaran berjaya dipadamkan kira-kira 7.45 pagi tadi. Transisi tahun 2023, pastinya rakyat Malaysia ingin melihat pembangunan negara ke arah lebih stabil dan kehidupan yang lebih baik, lebih lagi di Putrajaya. Harapan rakyat pastinya ingin melihat kerajaan perpaduan terus memimpin dengan adil dan saksama. Semestinya kita mengharapkan kita negara ini, Malaysia ni aman lah. Kita nak aman, kita nak macam tanpa resis, tanpa ni semua. Kita nak mengharapkan satu Malaysia ni betul-betul menggunakan slogan yang sama. Malaysia, Melayu, Cina, India. Kita mengharapkan benda-benda semua macam hak sama rata semua. Jadi kita mengharapkan demokrasi. Selain itu, peniaga di Putrajaya juga mengharapkan supaya di tahun baharu ini perniagaannya kembali pulih selepas terkesan dari wabak pandemik COVID-19. Harapan saya supaya kawasan ini dapat diteruskanlah berniaga. Semoga dapat yang terbaik. Selain menjadi pusat pentadbiran negara, warga kota yang ditemui juga berharap agar Putrajaya akan kekal menjadi bandar yang ikonik dan bandar beriadah untuk semua. Untuk azam tahun baru ni kita plan untuk life hidup dengan cara yang lebih healthy lah. So doing something yang lebih orang cakap apa healthy, macam riadah macam ni, bila free riadah apa semua kan. So spend time a lot masa dengan family. Nak terus sihat dan hidup bahagia. Beraktiviti lagi bersama kawan-kawan dan bersama family, insyaAllah. Azam baru, hope kita gather, cycling, healthy, insyaAllah sampai bila-bila. Sama juga dengan cycler-cycler di luar sana, stay healthy. Sukan mendaki tembok tiruan kini menjadi salah satu sukan ekstrim menarik untuk dicuba. Ia sememangnya bukan sesuatu yang baharu bagi peminat aktiviti ekstrim tempatan, malah turut digemari oleh semua peringkat umur. Patricia Maisara Sahar ada laporannya. Aktiviti sukan lasak mendaki ini bukan sekadar minat tetapi memerlukan keberanian, malah ketahanan badan dan aspek keselamatan yang optimum. Aktiviti mendaki ini mempunyai objektif sama ada melengkapkan laluan dengan percubaan paling sedikit atau mencapai titik terjauh pada laluan yang semakin mencabar. Mendaki tembok dikategorikan kepada 3 tahap kesukaran: bouldering, top roping dan lead climbing. Untuk mereka memulakan sukan ni, menjadikan sukan ni sebagai dia punya hobi, so boleh dia datang and then dia boleh try manjat macam dia memanjat tangga. So dia ada level dia untuk manjat. Satu, manjat tangga. Kedua, dia macam panjat tangga untuk naik ke next stage lah. Sukan ini mempunyai seninya tersendiri dengan menggunakan kreativiti melalui gerakan ke setiap batu seterusnya. Terdapat beberapa keperluan asas diperlukan, antaranya kasut khas untuk mendaki, abah-abah, tali dinamik dan serbuk kapur.
Aktiviti memanjat tembok bukan satu sukan yang mahal kerana orang ramai boleh membeli kelengkapannya dengan harga mampu milik serta boleh digunakan untuk jangka masa yang lama. It's good for them because again it gets them to be active, and then it also teaches them problem solving and increases strength and flexibility in this sport. The best thing about the rock climbing ni, dia adalah sukan untuk physical dan juga mental. Kita letak kita punya fokus dekat target, which is untuk top the problem, dan mentally untuk overcome kita punya fear of falling, overcome to fear of height. So for me, pada saya adalah sukan yang sangat interesting, sangat mencabar dan juga boleh membantu kita untuk release kita punya tension lah and stress. Bagi yang serius melakukan aktiviti mendaki tembok, mereka boleh mendapatkan lesen aktiviti berkenaan menerusi latihan khas yang perlu dijalankan. Mendaki tembok tiruan bukan lagi sekadar aktiviti untuk mengisi masa lapang. Ia adalah salah satu acara sukan yang dipertandingkan dalam Kemasya Olimpik. Ruang terbuka luas untuk individu yang menyertai sukan baru berpotensi besar itu. Namun, semuanya perlu bermula dengan minat dan kesungguhan. Bagi mereka yang belum pernah mencuba aktiviti mendaki tembok, ayo sahut cabaran ini dan rasai sendiri pengalamannya sekarang. Batu Syamai Sarah Sahar, RTM. Lebih 80% kes penderaan dilakukan individu yang memiliki pengalaman yang sama. Menurut pensyarah perubatan dan pakar perunding Sekretari Universiti Melaya, Profesor Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, perkara itu mewujudkan gangguan psikologi dan fisiologi dalam kalangan pendera. Justru, golongan ini antara yang perlu mendapatkan bantuan sewajarnya menerusi saluran yang tepat seperti pakar psikiatri atau kaunselor. Ini cara psikologi lah. Jadi dia keluarkan keyakinan ini yang saya rasa tak berapa betul lah. Jadi keyakinan dia akan mencari orang yang lebih mudah dijadikan mangsa lah, sama ada kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Jadi ini cara penjelasan dari segi psikologi. Jadi mereka ada masalah psikologi berkemungkinan besar. Jadi perlunya ada analisis kepada yang mendera ni sendiri. Cabaran ekonomi semasa atau stres yang berlebihan antara faktor seseorang menghadapi masalah psikologi. Ia sekaligus mencetuskan tindakan di bawah sedar termasuk melakukan penderaan. Jelas beliau mengulas mengenai isu penderaan ketika ditemui di Angkasa Puri. Baik saudara, sekian paparan berita dari Kuala Lumpur, kembali bersama dia. Baik, terima kasih Zuhil untuk perkembangan dari Kuala Lumpur.